Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita kepada pelajaran fa'il mudhari', peralihan daripada madhi kepada mudhari' bagi setiap wazan, dan kita sudah mengetahui beberapa simbol-simbol yang boleh membantu kita untuk mengenal sesuatu kata kerja itu adalah mudhari', dan juga beberapa nama indikator yang memberitahu kita berkenaan dengan pelaku kata kerja tersebut. Baik, untuk hari ini kita akan melihat sedikit bagaimana fa'il mudhari' ini dimasuki oleh huruf illah, dan bagaimana kata dasar yang berhuruf illah berperanan ataupun berpusing di dalam fa'il mudhari'. Ya, kadang-kadang tu dia akan menjadi satu masalah, kerana kadang-kadang tu fa'il mudhari' huruf illah ini dia boleh bertukar-tukar dan boleh hilang dan sebagainya. Jadi dalam banyak keadaan dalam fa'il mudhari' ini huruf illah ini perlu juga kita mengetahui pergerakannya. Ini adalah surah Al-Bayyinah, dan saya telah menggariskan 4 perkataan di dalam ayat ini yang kita kategorikan sebagai fa'il mudhari'. Baik. Yang pertama ini ialah yukadzibu. Yang pertama yukadzibu ini adalah fa'il mudhari'. Macam mana kita tahu dia fa'il mudhari'? Dengan melihat kepada ya di awalnya. Ya, ini adalah fa'il mudhari', dan kata dasarnya adalah kadzaba, kata dasar yang tidak ada sebarang huruf illah. Jadi tidak ada masalah lah. Cuma kita nak tahu dia ni fa'il mudhari' daripada wazan nombor berapa, ya. Wazan nombor ada sabdu tengah dan ada bagi depan. Ini menunjukkan bahawa dia akan jatuh pada wazan nombor 2, 3 ataupun 4. Dia ni wazan nombor 3, iaitu yukadzibu. Jadi fa'il madhinya adalah kadzaba. Kita mesti tahu macam mana nak pindahkan daripada madhi kepada mudhari', dan seterusnya daripada mudhari' itu kepada madhi. Amatlah penting kita mengetahui macam mana perpindahan daripada mudhari' kepada madhi juga, kerana yang disenaraikan di dalam kamus kata dasar kita dalam bab kedua itu ataupun kamus-kamus lain hanyalah fi'il madhi. Maknanya kalau kita jumpa fi'il mudhari', contohnya perkataan hari ini yukadzibu ni, untuk mencari makna kita pergi kepada kata dasar kafdzaba, dan kita point kepada perkataan kadzaba fi'il madhi, ya. Sebab kalau kita cari yukadzibu, dia tidak akan ada, kerana fa'il mudhari' untuk wazan-wazan yang selain daripada wazan nombor 1 tidak akan disenaraikan. Itu standard perkamusan sejak daripada dahulu lagi. Baik, ini normal, ya, tidak ada sebarang huruf illah. Manakala yang bentuk yang kedua ialah yadu'u. Yadu'u ni adalah perkataan ini juga tak ada huruf illah. Yadu'u, ya ni ada huruf tanda fa'il mudhari', simbol tanda fa'il mudhari', dan kata dasarnya ialah dal ain. Ain ini dikenali sebagai huruf yang berganda, ya. Da'a yadu'u. Begitu juga dengan perkataan yahuddu, daripada kata dasar hadda, ya. Hadda, dad ini berganda, hadda yahuddu. Baik. Begitu juga perkataan yamna'un. Yamna'un ni senang saja mencari perkataan yamna'un ni fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' di mana dia ni jatuh pada wazan nombor 1. Tengok, ya. Fa'il mudhari' wazan nombor 1. Sebab apa kita kata wazan nombor 1? Sebab dia tidak ada sebarang imbuhan-imbuhan lain, ya. Tidak ada imbuhan. Kata dasarnya mim, nun dan ain. Tidak ada sebarang imbuhan. Yamna'u original saja, maka dia jatuh pada wazan nombor 1. Mana'a yamna'u. Senang je lah. Waw ini ialah simbol untuk ramai ataupun domir untuk ramai pelaku, dan ya ni adalah fa'il mudhari'. Jadi yang melakukan perbuatan ini adalah ramai mereka. Ya ini tanda bahawa pelakunya adalah mereka. Itu kita telah pelajari dalam bab-bab yang lepas. Untuk hari ini kita akan pelajari beberapa perkataan ataupun kata kerja mudhari' yang mempunyai huruf illah. Pertama ialah yura'una. Baik. Tengok perkataan yura'una. Alladzina hum yura'una. Jadi perkataan yura'una ni, kalau kita tengok, dia adalah fa'il mudhari'. Tanda fa'il mudhari'nya adalah yu. Bila dia yu itu, terus kita dapat trace bahawa dia ni daripada wazan nombor 2, 3 ataupun 4. 2. Sama ada wazan nombor 2, 3 ataupun 4. Dia tak akan pergi kepada wazan seterusnya, dan tak pergi wazan nombor 1. Tak akan punya.
Jadi nak menentukan sama ada dia wazan nombor 2, 3 dan 4 ni, tengoklah pada dia punya huruf dia tu. Tengok ya. Yura'un. Maksud selepas huruf U tu dipanjangkan. Apabila selepas huruf U dipanjangkan, sudah pasti dia ni jatuh pada wazan nombor 4. Tengok ya. Yufa'ilu. Yura'u. Yufa'ilu. Jadi yura'un tu adalah wazan nombor 4. Kata dasarnya ialah ra, hamzah dan huruf illah, kataan yura'un tu. Kemudian dia jatuh pada wazan nombor 4. Wazan nombor 4 ni dia akan dipanjangkan sedikit ya. Ra akan disebut macam tu ya, akan dipanjangkan. Ini adalah huruf imbuhan ya, huruf imbuhan masuk. Baik. Apabila ra'a, dia akan menjadi fi'il mudhari'nya ialah ikut wazan yufa'ilu, maka yura itu cara dia. Ra'a. Jadi barisnya adalah ra'a dan fi'il mudhari'nya yura'i. Mengikut wazan nombor 4. Fa'ala yufa'ilu. Oleh kerana tepat akhir ni ada huruf illah, maka dia tidak akan ikutlah baris ni. Ra'a yura'i. Mungkin dimatikan je. Jadi ra'a yura'i. Maksud ra'a yura'i, ra'a ni maknanya melihat. Ra'a maksudnya menunjuk supaya orang lihat. Itu maksudnya ra'a yura'i. Baik. Ra'a yura'i. Akhirnya yura'a yura'i ni akhirnya nak dimasukkan dengan waw. Waw. Waw ini adalah waw yang dhamir pelaku. Dhamirnya adalah waw saja, yang nun ni kita belum belajar lagi. Apa akan berlaku? Tak boleh nak sebut kan. Jadi akhirnya dilanggar perkataan ya ataupun huruf illah itu akan membentuk macam ni. Jadi yura'iyu. Dalam keadaan yura'iyu akhirnya dibagi depankan ya untuk meraihkan dia punya waw tu. Akhirnya menjadi yura'una. Itulah perkataan yura'una. Jadi perkataan yura'una ini adalah fi'il mudhari' dalam penulisan Al-Quran macam disebutnya. Al-Quran ini adalah mushaf Utsmani ya. Itu dia. Yura'una. Jadi yura'una. Sebenarnya ada waw dua kat situ ya. Yura'una. Macam tu. Yura'una. Jadi itu dia perkataan yura'una. Jadi itu contoh macam mana huruf illahnya berlaku dalam fi'il mudhari'. Seterusnya kita ambil daripada beberapa perkataan lain. Contohnya daripada perkataan yatlu ya. Yatlu ni, bagaimana perkataan yatlu ni? Ini juga adalah fi'il mudhari', di mana ya ini adalah tanda mudhari' dan kata dasarnya adalah ta, lam dan waw. Kita kadang-kadang tu boleh bertukar ya, sama ada waw ini waw ramai ke ataupun waw huruf illah ya. Tak apa, kita pergi sebut aja huruf illah dulu. Ta, lam dan huruf illah. Pada batta, kemudian lam dan huruf illahnya adalah waw. Bila jatuh pada wazan nombor 1, dia akan jadi fa'ala, jadi tala. Akan menjadi macam inilah bentuk dia. Tala. Akhirnya fi'il mudhari' ni dia akan jatuh pada wazan nombor 1 juga, yaf'ulu. Maka disebut setakat yatlu sahaja ya, sebab dia ada huruf illah yang tidak boleh kita bariskan sewenang-wenangnya. Jadi akhirnya menjadi yatlu. 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 Tala yatlu ialah bermakna tilawah atau membaca. Seterusnya perkataan ya'budu. Ya'budu tidak ada masalah, dia tidak ada sebarang huruf illah, hanya kata dasarnya ain badal. Yang pertama ni, ini adalah wazan pertama. Ya'budu. Yuqimu. Yuqimu ni ialah berasal daripada yuqimu, kena bagi perhatian sikit ya. Maka mana maka jadi yuqimu ni? Bila kita lihat dia punya tanda mudhari' berbagi di hadapan, di awal ini bermaksud bahawa dia ni jatuh daripada wazan nombor 2, 3 ataupun 4 ya. Tengok ya wazan nombor 3, 2 dan 4. 2, 3 dan 4 ini dia akan ada bagi depan ini. Jadi kalau yuqimu itu dia akan datang daripada wazan nombor 2. Dia tak boleh pergi wazan nombor 3 sampai 4. Nombor 3 memerlukan sabdu atau syaddah kat tengah ni, dan nombor 4 yang memerlukan baris panjang. Pertama tadi yura'u tadi, yura'i tadi sama.
Aqama. Ini wazan nombor 2 ya. Aqama. Jadi macam ni, tambah alif macam ni. Asalnya ialah aqwama, tapi akhirnya dia berbentuk aqama saja. Okey. Daripada aqama ni wazan nombor 2 ni pindah kepada mudhari', dia akan jadi yuqwimu. Jadi akhirnya dia berbentuk yuqimu saja. Itulah makna yuqimu tu. Itu wazan nombor 2 nya, yuqimu, maksud mendirikan. Mendirikan. Jadi yuqimu. Itulah maksud perkataan yuqimu tu. Itulah lahirnya perkataan yuqimu. Ya. Ya ini kerana dia untuk meraihkan bagi bawah ni ya. Akhirnya berubah menjadi ya. Jadi aqama yuqimu, maknanya mendirikan. Yuqimus salata wa yubtu. Yubtu ini adalah kalau kita tengok dia sama dengan yuqimu, iaitu ya ini bagi di hadapan. Maknanya ketahuilah kita bahawa bagi di hadapan ini menunjukkan dia ni adalah jatuh pada wazan nombor 2. Ya. Wazan nombor 2. Dia tak boleh wazan nombor 3 atau nombor 4 sebab dia wazan nombor 3 dia kena ada sabdu, nombor 4 dia kena ada panjang. Jadi yubtu tu adalah wazan nombor 2. Hamzah, ta dan ya Hamzah, ta dan ya. Akhirnya hamzah tu untuk menjadikan wazan nombor 2 kita perlu masukkan hamzah satu lagi. Akhirnya 2 lah hamzah tu jadinya. Jadi 2 hamzah ya. Jadi kalau 2 hamzah dia akan jadi macam ni. 2 hamzah ya. Macam tu. Sebutnya ialah ati. Macam tu. Jadi af'ala. A'ta. Ati pula. Akhirnya menjadi sekali lagi ta. Ta. Akhirnya dia ta itu akhirnya dia tak boleh sebut sebab hamzah 2 tu akhir dipanjangkan hamzah tu. Caranya macam ni ya. Ta. Dipanjangkan. Ini apa bentukan cara tulisan dalam Mu'jam Utsmani. Ta dipanjangkan. Panjang hamzah ni panjangkan kerana satunya hamzah ni ditukar kepada alif kerana susah sebutan dia. Jadi wazan nombor 2 dia akan jadi yubti. Yubti lah ikut wazan nombor 2 iaitu af'ala yuf'ilu. Jadi yubti. Dan macam mana perkataan yubti ni keluar yubtu? Yubtu ni ialah dia nak masukkan waw, iaitu waw, nama dia waw untuk ramai, maka dia akan langgar saja. Akhirnya terpaksalah kita bariskan ta ke atas, ke depan. Okey, itulah dia yubtu. Untuk perkataan ta'ti, untuk perkataan ta'ti ni, bagaimana perkataan ini datang? Perkataan ini ta'ti ni, ini pun sama juga dengan kata dasar yubtu tadi. Cuma ya ta'ti itu tadi datang daripada wazan nombor 1. Wazan nombor 1 ni ialah ata. Fi'il mudhari'nya adalah terus saja iaitu ya'ti. Tanpa apa-apa penambahan lah. Senanglah ya'ti ni, ini wazan nombor 1. Cuma untuk perkataan ta'ti ni dia punya perubah daripada ya kepada ta. Ta itu dia boleh bermaksud awak ataupun dia. Jadi kat sini nak tengok awak ataupun dia, tengok keadaan ayat lah. Kalau ayat tu ta'ti al-bayyinah. Tengok al-bayyinah ni sebagai fa'il sebab ia ada perempuan ya. Ta yang simpul di hujung ni maknanya perempuan. Jadi yang datang tu adalah perempuan. Ini adalah fa'il dia. Sehingga datang kepada mereka keterangan hatta ta'tiyahumul bayyinah. Itu saja cara kata kerja fi'il mudhari' yang berhuruf illah berpusing di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Cuma untuk pengetahuan kita ya, dia punya fi'il mudhari' dia huruf akhirnya atau baris akhir, bukan huruf akhir, baris akhirnya agak boleh diubah-ubah daripada bagi atas, bagi depan dan sebagainya, kerana fi'il mudhari' ini masih lagi belum berlaku ataupun sedang berlaku, maka dia logiknya perbuatan yang akan berlaku kita boleh ubah lagi, kita boleh plan lain dan kita boleh ubah fikiran dan sebagainya. Sebab itulah dia boleh berubah lagi tu. Itulah falsafah di sebalik kebolehan ubah baris akhir fi'il mudhari'. Itu saja untuk hari ini, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.